Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membicarakan tauhid tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ada sebahagian orang yang tidak bersetuju dengan kaedah pembelajaran tauhid ini. Tak setuju tak apa, tetapi mereka mengaitkannya pula dengan aktiviti terorisme. Mereka mengaitkan pula dengan ISIS ataupun Daesh ataupun mana-mana kumpulan lain yang suka membuat aksi-aksi teror, aksi-aksi menggemparkan orang-orang lain, khasnya orang bukan Islam. Saya sebagai seseorang yang mengkaji Tauhid 3, mempraktikkan Tauhid 3 dan mengajar kepada orang ramai tentang Tauhid 3 tersebut, kerap kali tertanya-tanya. Kerana saya tak nampak di mana kaitannya antara Tauhid 3 tersebut dengan aksi terorisme. Sebab kita ulang kaji sedikit ya. Tentang tauhid ni, tauhid rububiyah. Ialah kita mentauhidkan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskan alam ini. Dan kerana tauhid rububiyah inilah apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Apabila kita kehilangan barang, kita bertanya kepada Allah, kita meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjuk kita di manakah barang yang hilang tersebut. Kita tidak pergi kepada ustaz yang kononnya boleh tunjuk, boleh nampak di mana perkara ataupun di mana barang kita yang hilang itu. Demikian juga kalau saya rasa ada sakit, saya rasa ada rasa kelemahan, saya berdoa kepada Allah, Rabb yang menguruskan seluruh alam ini termasuklah semua manusia, agar diberi petunjuk kepada saya bagaimana cara untuk merawat penyakit ini atau bagaimana saya dapat mengatasi kelemahan ini. Saya tidaklah berkata, saya ni kena buatan orang, lalu berjumpa dengan ustaz untuk mendinding rumah, mendinding diri, merawat diri daripada buatan orang ke apa ke ya. Jadi itu contoh bagaimana kita mengamalkan tauhid rububiyah. Tauhid asma wa sifat pula. Sebelum tu tauhid uluhiyah pula ialah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah yang boleh menurunkan, yang boleh mensyariatkan sesuatu ibadah, dan kepada Allah kita menujukan ibadah tersebut. Dalam rangka kita mentauhidkan Allah dari sudut uluhiyahnya, kita tidak buat amalan sendiri. Lalu berkata, apa salahnya? Ia benda yang baik. Itu contohnya. Dan kemudian tauhid asma wa sifat, hanya Allah yang boleh menerangkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan kita beriman kepada nama-nama dan sifat tersebut dengan kita kata kenyataan, dengan pendirian bahawa hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak sama dengan makhluk, meskipun dari sudut istilahnya, dari sudut perkataannya, ia seperti sama. Jadi ini tiga tauhid yang dimasukkan dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi di mana ataupun bagaimana tauhid ini boleh dikaitkan pula dengan aksi terorisme? Kadang apa yang mereka berkata ialah orang-orang ISIS ni, orang-orang Daesh ni, mereka ni juga mempelajari dan mengamalkan tauhid 3. Okay, but that doesn't mean that itu menyebabkan mereka menjadi teroris. Sebagaimana kita juga berkata, mereka juga mengucap 2 kalimah syahadah, kita juga mengucapkan 2 kalimah syahadah. Apakah dengan itu kita semua pun teroris? Sebab mereka pun begitu. Jadi ini satu formula dan satu sifir yang sangat cacat, yang sangat lemah, yang tidak akan mengatakannya, tidak akan percaya kepadanya, melainkan orang-orang yang akalnya memang kehilangan beberapa skru. Baik, apabila kita bercakap tentang memerangi ataupun melakukan aksi terorisme, ada satu perkara yang saya nak kongsi bersama tuan-tuan yang puan-puan yang mungkin ramai tidak tahu. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Jihad ya, sudah pun diterjemah dalam bahasa Arab. Di dalam tu ada satu bab yang judulnya ialah hukum memerangi orang kafir. Hukum memerangi orang kafir, dan ada dua pandangan. Pandangan pertama yang dipegang oleh satu mazhab saja, bahawa orang kafir itu diperangi kerana kekafiran mereka. Pandangan kedua berkata orang kafir itu diperangi bukan kerana kekafiran mereka, tetapi kerana mereka menyerang kita umat Islam. Dan ini dipegang oleh 3 mazhab. Mazhab manakah itu? Okey, 3 mazhab itu ialah mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Yang berkata orang kafir itu diperangi kerana kekafiran mereka, meskipun mereka ni damai, meskipun mereka ni duduk diam, meskipun mereka ni
tidak ada apa-apa permusuhan langsung dengan kita. Itu ialah mazhab Asy-Syafi'i, mazhab yang dipegang oleh kita di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak? Mesti ramai tak pernah dengar kan? Mesti ramai tak tahu kan? Tak apa. Kita di Malaysia ni sebut-sebut saja mazhab Syafi'i. Tapi mana kita belajar kitab mazhab Syafi'i kan? Mana kita belajar usul fiqh Syafi'i? Disebut-sebut saja sebagai mazhab Syafi'i. Lalu Syekh Al-Qaradawi mengemukakan pandangan ini dan beliau sangat-sangat meminta agar para tokoh, para ulama dalam mazhab Syafi'i mengkaji ulang pandangan ini sebagaimana ya beliau menyebutkan sebagaimana Imam Syafi'i sendiri. Apabila beliau mengkaji, beliau berubah daripada kaul kadim kepada kaul jadid, maka para tokoh dalam mazhab Syafi'i juga hendaklah mengikuti contoh ini dan mereka juga berubah daripada pandangan lama yang berkata orang kafir diperangi kerana kekafiran mereka kepada pandangan majoriti yang berkata orang kafir diperangi apabila mereka menyerang kita, apabila mereka yang bermusuhan dengan kita. Baik, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan hujah-hujah bagi membantah ataupun menerangkan kelemahan hujah-hujah yang digunakan oleh mazhab Asy-Syafi'i. Tahukah anda hujah-hujah siapa yang beliau gunakan? Beliau menggunakan hujah daripada satu risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tu pun bukan yang dikatakan sebagai orang yang suruh suka-suka bunuh, suka-suka memerangi, suka-suka teroris. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati ya. Kebanyakan orang yang menuduh-menuduh ni mereka tidak menuduh berdasarkan ilmu. Mereka berkata Ibnu Taimiyah ni antara yang hujah-hujah dalil-dalilnya ke arah aksi terorisme. Padahal Ibnu Taimiyah lah yang hujah-hujahnya membantah hujah dalam mazhab Syafi'i bahawa orang kafir itu diperangi kerana kekafirannya. Beliau berhujah bahawa itu adalah salah pandangan yang betul. Orang kafir diperangi hanya apabila mereka menyerang kita sebagaimana tiga mazhab yang lain. Jadi, yang ini kenapa ya saya nak kemukakan? Saya nak kemukakan ialah kalau orang-orang yang membuat tuduhan itu menggunakan sifir sesiapa yang berpegang kepada Tauhid 3, dia ni sama dengan ISIS, Daesh dan kumpulan-kumpulan teroris yang lain yang suka memerangi orang-orang kafir meskipun mereka itu aman damai. Maka yang sebenarnya perkara ini bukanlah perkara Tauhid, bukan perkara akidah. Dan ia sebenarnya perkara fiqh. Dan bila perkara fiqh, apa yang dipegang oleh ISIS dan Daesh dan kumpulan-kumpulan teroris itu sebenarnya adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jangan terkejut. Mereka sebenarnya, sebab ini persoalan fiqh, saya ulangi ya. Ini bukan persoalan Tauhid, ini bukan persoalan akidah, tetapi persoalan fiqh. Dan fiqh mazhab manakah yang dipegang oleh ISIS, Daesh dan sebagainya dalam rangka mereka kata kita boleh memerangi orang-orang bukan Islam meskipun mereka itu damai, dan kalau orang itu memerangi orang bukan Islam dan kalau orang Islam pun terkena sama, itu collateral damage sebab mereka ada bersama-sama dengan orang-orang bukan Islam tersebut. Okey, so ini adalah persoalan fiqh, bukan persoalan akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila persoalan fiqh, mazhab mana yang kata kita boleh memerangi orang bukan Islam ini meskipun mereka ini aman damai? Itu ialah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, apakah kita boleh buat rumusan seperti mana yang dikatakan oleh mereka itu bahawa umat Islam di Malaysia ni pun teroris lah sebenarnya sebab rata-rata bermazhab Syafi'i? Sebenarnya tidak. Saya dan rakan-rakan yang sependapat dengan saya, we do not insult the God-given intelligence with such an assumption. Kita tidak menghina kebijaksanaan yang Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pada kita dengan membuat sifir, dengan membuat kesimpulan, dengan membuat rumusan seperti itu. Meskipun kita di sini bermazhab Syafi'i, tetapi pertama kita tidak tahu itu adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i, dan kalau tahu pun kita tidak melaksanakannya, kita tidak mempraktikkannya ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah saya ulangi, kalau nak ikut sifir mereka itu disebabkan ISIS dan Daesh ini berpegang kepada Tauhid 3, maka semua yang berpegang pada Tauhid 3 termasuk saya ini adalah teroris. Padahal jika kita nak gunakan sifir tersebut, rumusan tersebut, ini adalah persoalan fiqh, bukan persoalan akidah. Persoalan fiqh, dan di pandangan fiqh yang digunakan oleh ISIS dan Daesh dalam memerangi orang-orang
bukan Islam yang aman damai. Kemudian yang turut menjadi mangsa pun ialah orang Islam kerana duduk bersama. Collateral damage itu ialah mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak akan berkata semua mazhab Syafi'i itu adalah teroris. Semua mazhab Syafi'i itu suka membunuh orang. Kita tidak berkata sedemikian. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi poin pentingnya, poin penting ayuh kita mengkaji berdasarkan ilmu. Jangan kita menghina kebijaksanaan, akal yang Allah kurniakan kepada kita ni dengan mengikuti percakapan, pandangan, tulisan orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang tidak bijak, orang-orang yang meskipun mereka ni orang Islam, meskipun sebahagian mereka ni bertitle ustaz, seorang tu siap ada PhD. Okey? Tetapi kita perlu menyemak fakta yang mereka kemukakan itu dan kita semak serta ulang semak. Jadi moga-moga membantu dalam membersihkan salah faham bahawa sesiapa yang berpegang kepada Tauhid 3 mereka adalah teroris kerana ISIS dan Daesh juga adalah teroris yang berpegang kepada Tauhid 3. Okey, itu adalah kesalahan, kesimpulan yang salah. Moga-moga membantu insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.